Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada sahabat saya yang dihormati Ustaz Ismail bin Jaafar selaku pensyarah bagi mata pelajaran Pentaksiran Pendidikan Islam 2082. Yang saya hormati rakan-rakan saya Ustaz Anas bin Zakaria serta Ustaz Muhammad bin Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah saya bersama rakan-rakan saya akan membuat satu pembentangan mengenai penilaian holistik menurut perspektif Islam. Okey, seterusnya. Okey. Yang pertamanya mari kita lihat pada isi kandungan yang akan dibentangkan pada tajuk hari ini, iaitu yang pertama, maksud penilaian ataupun pentaksiran dan holistik. Yang kedua, penilaian holistik menurut perspektif Islam. Dan yang ketiga, rasional penilaian secara holistik. Seterusnya, cabaran dalam proses penilaian holistik serta cadangan pelaksanaan satu bentuk amalan pentaksiran secara holistik. Okey. Pertamanya, mari kita pergi lihat kepada definisi pentaksiran, penilaian dan holistik. Okey, maksud pentaksiran iaitu suatu proses mendapatkan dan mengumpul data atau maklumat untuk membentuk makna, iaitu satu kaedah ataupun satu aturan dengan cara mengumpul data dan maklumat untuk menjadikan satu makna. Itu dari segi maksud pentaksiran. Maksud holistik ialah memandang suatu objek dari sudut pandangan yang menyeluruh, iaitu tertumpu kepada sesuatu perkara melalui pandangan secara holistik, iaitu secara keseluruhannya. Itu dari segi maksud holistik. Okey. Seterusnya, maksud penilaian secara holistik adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang mencakupi semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai oleh murid. Iaitu satu penilaian yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya, melihat kepada semua aspek-aspek yang dinilai mengikut penilaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia, iaitu melalui konsep asas Jerry, jasmani, emosi, rohani, intelek dan sahsiah, yang mana harus dikuasai oleh kesemua murid dalam pelbagai sudut dan aspek. Okey. Scott H. Young telah menyatakan, satu tokoh daripada Barat, menyatakan bahawa pembelajaran holistik adalah proses penerunan pengetahuan seseorang ke dalam seluruh pengetahuan yang telah dikuasainya. Itu apa yang mengikut dari sudut pendapat orang Barat. Seterusnya, itu penilaian secara holistik. Okey. Dalam pendidikan, kita tengok pada pendidikan pula, pentaksiran ialah satu elemen yang utama bersama yang mesti harus dengan adanya perkara tersebut, elemen tersebut mesti bersama dengan kurikulum atau aktiviti. Maksudnya, pentaksiran mesti dilakukan melihat ataupun mengikut dengan cara kurikulum dan co-kurikulum.
Tahap persejajaran antara kurikulum, aktiviti dan pentaksiran sangat penting, yang mana boleh mempengaruhi kualiti pendidikan, iaitu aktiviti yang dilakukan semasa kurikulum itu dijalankan ataupun aktiviti core kurikulum akan dinilai secara holistik oleh pendidik, yang mana untuk meningkatkan kualiti terhadap pendidikan. Pendidikan holistik dan bersepadu menyedari kesepaduan akal, jasad dan roh, memberi keseimbangan dan kerohanian, keharmonian dan aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sahsiah. Ianya perlu dipupuk dan diberi perhatian sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Okey, itu dari segi menurut penilaian dalam holistik. Seterusnya, okey. Penilaian holistik menurut perspektif Islam, iaitu kita melihat tadi pada mulanya kita melihat secara keseluruhan dia yang dimaksudkan dengan penilaian holistik. Sekarang kita beralih kepada penilaian holistik menurut perspektif Islam. Penilaian holistik merujuk kepada Al-Quran, di mana terdapat banyak peristiwa yang memaparkan pentaksiran Allah terhadap manusia, yang mana sesuatu kaedah pentaksiran yang dilakukan oleh seseorang merujuk ataupun mengikut kaedah Al-Quran dan Sunnah, yang mana Allah telah memaparkan banyak kisah peristiwa yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertamanya, melalui surah Al-Mumtahanah ayat 10, mafhum dia, Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman mentaksir keimanan perempuan-perempuan yang datang berhijrah, dan setelah pengujian tersebut, jika didapati bahawa mereka benar-benar beriman, maka perempuan tersebut tidak boleh dikembalikan kepada suami-suami mereka. Itu yang pertama menurut pandangan Islam, yang mana Allah memerintahkan kepada orang yang beriman supaya membuat satu penilaian terhadap keimanan orang-orang perempuan yang telah datang berhijrah. Seandainya mereka benar-benar beriman, maka mereka tidak boleh kembali kepada suami-suami mereka yang lama. Okey, itu yang pertama. Seterusnya, okey, yang kedua boleh kita melihat melalui surah Al-Hujurat ayat 4 dan 5. Mafhum dia, Allah Subhanahu wa taala mentaksir sekumpulan Arab agar tidak terpekik-pekik memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar bilik baginda. Ternyata mereka tidak lulus pentaksiran tersebut, dan Allah menyifatkan mereka tidak memikirkan dan tidak sabar menunggu. Dalam penceritaan ataupun dalam kisah, boleh kita lihat melalui kisah-kisah dahulu, iaitu melalui kisah Salafus Salih, yang mana menceritakan bagaimana seseorang guru telah menguji muridnya tentang konsep ihsan. Gurunya telah menyuruh muridnya menyembelih ayam di tempat yang tiada siapa yang melihat. Maka semua muridnya kembali dengan sembelihan kecuali seorang murid. Apabila ditanyakan mengapakah tidak menyembelih ayam tersebut, maka murid itu menyatakan bahawa tiada tempat yang tidak dilihat oleh sesiapa, kerana Allah Subhanahu wa taala sentiasa melihat dan berada di mana-mana sahaja. Okey. Dan seterusnya kita pergi kepada istilah penilaian holistik menurut perspektif Islam. Okey. Pertama, istilah penilaian holistik menurut perspektif Islam adalah al-hisab. Yang dimaksudkan dengan al-hisab adalah memiliki makna mengira
mentafsirkan, menghitung dan menganggar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 284. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'azzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Maksudnya, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hati kamu atau kamu menyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakan kepada kamu. Kemudian ia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakinya dan menyiksa sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang perintah peraturannya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa atas setiap sesuatu perkara. Itu yang pertama. Dan yang kedua, al-balak. Al-balak iaitu memiliki makna cubaan, cubaan dan ujian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maksudnya, dialah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapakah di antara kamu yang paling baik amalannya, dan dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Dan yang ketiga, al-hukmu. Yang dengan al-hukmu adalah memiliki makna keputusan atau hukuman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Naml ayat 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi wa huwal azizul alim. Sesungguhnya Tuhanmu akan menyelesaikan perkara antara mereka dengan keputusannya, dan dia Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Seterusnya, okey. Setelah kita mengetahui maksud penilaian secara holistik, secara keseluruhan dan menurut perspektif Islam, telah didatangkan 7 prinsip penilaian menurut Islam berteraskan Al-Quran. Yang pertama, komprehensif dan seimbang. Yang kedua, objektif. Yang ketiga, kerjasama. Yang keempat, positif. Yang kelima, tepat. Yang keenam, beretika. Yang ketujuh, berterusan. InsyaAllah saya akan menerangkan 3 daripada 7 prinsip penilaian menurut Islam berteraskan Al-Quran. Yang pertama, komprehensif dan seimbang. Pentaksiran holistik ialah proses komprehensif dan seimbang. Komprehensif bermaksud pentaksiran tidak dihadkan kepada sesuatu aspek sahaja, malahan ke semua aspek penghidupan, sama ada di dunia dan di akhirat. Seimbang pula menjurus kepada fungsi proses ini ialah untuk melahirkan insan dan komuniti yang seimbang dari segi kepribadian. Dalam penghidupan manusia, pentaksiran holistik ialah komprehensif yang membawa kepada keseimbangan, keselarasan atau keseimbangan antara perkataan dan perlakuan, yang mana perkara tersebut menjadi fokus kepada pentaksiran di peringkat individu dan masyarakat. Apabila pentaksiran dan penambahbaikan dilakukan kepada penghidupan di peringkat individu dan komuniti, akan wujudlah keseimbangan antara apa yang diperkatakan dan apa yang dilakukan. Allah berfirman dalam surah As-Saff yang maksudnya, hai orang-orang yang beriman, mengapakah kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?
amat besar kebencian di sisi Allah Subhanahu wa taala bahawa kamu mengatakan apa-apa yang tiada pada kamu kerjakan. Itu yang dimaksudkan dengan komprehensif dan seimbang. Yang kedua, objektif. Objektif bermaksud sampai kepada hasil atau rumusan, iaitu sampai kepada hasil atau rumusan suatu pertimbangan dengan jelas dan yakin tanpa berat sebelah atau kecacatan fakta menerusi pengumpulan data yang sah dan boleh dipercayai. Iaitu serta menjurus kepada data yang relevan dan cukup, mencakupi manakala kebolehpercayaan merujuk kepada ketepatan dan ketekalan. Itu yang dimaksudkan dengan objektif. Bekerjasama. Yang ketiga adalah bekerjasama. Bekerjasama atau bertolong-tolongan berkait rapat dengan pengisian keperluan individu dan komuniti atau masyarakat sepanjang perjalanan hidup mereka. Proses yang boleh menggambarkan betapa kita bertolongan ke arah kebaikan dan tidak bertolong-tolongan ke arah keburukan. Menyuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar dalam konteks pentaksiran iaitu bertolong-tolongan dalam mengumpul data untuk membentuk makna. Konsep bertolong-tolongan ini boleh ditaksir dan boleh dihidupkan sekiranya kita membuat pentaksiran secara holistik. Secara individu, kita tidak akan dapat makna dan tahap bertolong-tolongan di kalangan kita. Jadi prinsipnya di sini adalah proses pentaksiran holistik mestilah juga dudukannya di atas prinsip saling bertolong-tolongan. Itu saja daripada saya. InsyaAllah akan diteruskan kepada sahabat saya iaitu saudara Muhammad Anas bin Zakaria. Baik, seterusnya kita sambung lagi daripada perbentangan daripada Ustaz Sayuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tengok pula kepada positif. Pentaksiran holistik adalah proses yang positif dalam menumpukan usaha dan tenaga ke arah perlakuan yang diterima Allah dan kebaikannya bakal dikecapi oleh insan dan masyarakat. Maksudnya penilaian holistik ini adalah sifatnya adalah baik dan diterima oleh Allah, insan dan masyarakat di sekeliling kita. Baik, seterusnya adalah beretika. Tujuan pentaksiran holistik mestilah ada kaitannya dengan melahirkan manusia yang beretika, iaitu manusia yang punya prinsip moral dan berpegang teguh kepadanya. Penilaian holistik ini akan melahirkan insan ataupun manusia yang beretika, yang mempunyai prinsip moral yang baik dan dia akan berpegang teguh kepada prinsip moral yang baik tersebut. Baik, seterusnya adalah berterusan. Suatu proses berterusan dalam mencapai penilaian pentaksir luar yang berautoriti, berterusan dalam penilaian kendiri, berterusan dalam membuat pertimbangan dan keputusan. Penilaian holistik secara menyeluruh adalah penilaian yang dilakukan secara berterusan. Baik, yang terakhir adalah tepat. Pentaksiran holistik juga memberi peluang terlaksananya multiple judge yang dianggap sebagai satu-satunya kaedah meningkat dan menjamin ketepatan yang diamalkan oleh kebanyakan badan pentaksiran di seluruh dunia. Maksudnya keputusan yang dihasilkan daripada penilaian ataupun pentaksiran holistik ini biasanya dia adalah keputusan yang agak tepat kerana dilihat daripada pelbagai sudut aspek. Baik, seterusnya kita tengok pula kepada rasional dalam penilaian holistik. Okey, setelah pemansuhan peperiksaan besar oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, penilaian secara holistik dilaksanakan secara optimum di sekolah-sekolah di Malaysia. Tujuan pelaksanaan ini adalah untuk mencapai objektif yang ditetapkan oleh falsafah pendidikan kebangsaan. Okay, antara perkara rasional menjalankan penilaian secara holistik ialah yang pertama, tidak menumpukan kepada kecemerlangan akademik semata-mata.
malah memastikan strategi pembelajaran yang dilaksanakan dapat membangunkan fizikal, emosi dan rohani murid. Baik, kalau sebelum ni kita tengok pentaksiran hanyalah berdasarkan peperiksaan semata-mata. Namun begitu, dalam penilaian secara holistik, kecemerlangan akademik bukanlah dijadikan ukuran dalam penilaian seseorang pelajar. Malah penilaian ini juga untuk memastikan pembangunan fizikal, emosi dan rohani murid dalam keadaan yang terbaik. Baik, yang seterusnya yang kedua, dapat membantu guru mengenal pasti amalan yang boleh meningkatkan kekuatan murid atau mengubah suai strategi pengajaran bagi menolong murid yang lemah dalam sesuatu topik. Baik, dalam penilaian secara holistik ini, guru dapat mengenal pasti apa permasalahan yang yang dihadapi oleh murid dalam pembelajaran. Kemudian daripada situlah guru akan mencari strategi dengan menggunakan teknik-teknik yang sesuai dalam pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas. Baik, yang terakhir, yang ketiga adalah kaedah pentaksiran berterusan seperti pemerhatian, penulisan, lisan ataupun penilaian rakan sebaya dapat meningkatkan prestasi murid secara konsisten. Okey, selain daripada cara bertulis yang dilakukan oleh dulu peperiksaan besar, penilaian holistik ini ditekankan daripada aspek pemerhatian, iaitu guru-guru menilai murid-murid di dalam kelas. Kemudian penulisan, kerja-kerja rumah ataupun ujian yang dilaksanakan di dalam kelas. Lisan iaitu interaksi ataupun responsif daripada murid di dalam kelas ataupun penilaian rakan sebaya. Ini penilaian perbincangan yang dilakukan oleh pelajar di dalam kelas. Semua itu adalah untuk meningkatkan prestasi murid itu sendiri secara konsisten. Baik, jadi itu saja pembentangan daripada saya. Kita sambung pula seterusnya, cabaran dalam penilaian holistik. Saya serahkan kepada Ustaz Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Anas. Seterusnya untuk cabaran dalam penilaian holistik, terdapat pada 3 poin. Yang pertama, fokus guru terhadap PDP menjadi terhad. Ini banyak yang perlu dilakukan untuk penilaian dalam penilaian ini. Seterusnya mengambil masa yang lama. Seterusnya untuk poin yang kedua ialah pertambahan tugasan seorang guru. Dengan cara menyediakan laporan setiap penilaian. Yang kedua, dengan cara penambahan tugas guru dengan melengkapkan data dalam sistem. Ini adalah cara satu cabaran penilaian holistik. Seterusnya, guru suka untuk menilai murid dari segi guru yang berusia yang tidak memahami kaedah pelaksanaannya. Guru yang dekat pencet biasanya tak faham lah kaedah-kaedah yang terbaru ni. Seterusnya kebanyakan guru tidak tahu menilai pelajar yang betul. Itu adalah cabaran dalam penilaian holistik. Seterusnya ialah kesimpulannya. Secara keseluruhannya, konsep ini dia menerangkan tentang latar belakang masalah, penyertaan masalah, cara objektif kajian dan persoalan kajian dan rasional kajian yang dijalankan serta mempunyai batasan skop untuk dilakukan. Serta definisi yang jelas supaya pentaksiran ini dapat dijalankan dengan sebaiknya dan dapat melaksanakan dengan sebaiknya pentaksiran itu. Sekadar itu sahaja daripada kumpulan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.